Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mulakan majlis ilmu kita pada malam ini, sama-sama kita buka dengan baca amal kitab di Nabil Karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Haji Roslan selaku pengerusi Masjid Raudatul Jannah serta ahli jawatan kuasanya. Yang saya hormati Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, pegawai-pegawai masjid, Tuan-tuan Haji, puan-puan Hajjah, Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu bersua dalam membicarakan kitab khilafiyah, persoalan dan penjelasan, yang mana kita masih lagi membicarakan berkaitan tentang tajuk bid'ah. Dan bid'ah ini dia punya perbahasannya sangat luas, ya. Bukan sekali atau dua kali pertemuan, tuan-tuan. Tak pastilah berapa kali pertemuan yang kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ia memberikan kefahaman kepada kita berkaitan tentang tajuk yang kita masih lagi bahaskan pada kali ini. Dan kita masih lagi berada di bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sentiasa mendapat kerahmatan, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga juga kita salah seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperakukan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, semasa kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab Subulul Huda wal Rasyad yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Yusuf Asy-Syami, beliau menyatakan bahawa ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini, iblislah salah satu makhluk yang sangat berduka cita, menangis sekuat mahunya. Sebab apa? Sebab lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kita gembira menyambut hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita jadi sebagaimana iblis laknatullah alaih. Dalam sejarah mengatakan bahawa yang dinyatakan oleh Imam Suhaili dan Imam Abu Rabi' rahimahullah ta'ala alaihima menyatakan bahawa iblis meraung berduka cita dalam sejarah ada 4 keadaan. Ya. Pertama, ketika bila yang dinyatakan oleh Imam Abu Rabi' dan Imam Suhaili rahimahullah ta'ala alaihima, ketika Allah subhanahu wa ta'ala melaknat kepadanya, ya, Allah ta'ala murka kepadanya dan Allah ta'ala keluarkan daripada syurga. Makna inilah keadaan yang berlaku kepada iblis, menangis, berduka cita. Sedangkan kita tahu bahawa iblis doanya sangat ampuh, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang kedua, ketika bila iblis meraung berduka cita ketika dia dikeluarkan, dilontarkan ke muka bumi ini, tuan-tuan, pun dia berduka cita, menangis. Ya, apa yang berlaku ketika dia itu dikeluarkan daripada syurga dan dilontarkan ke dunia ini, tuan-tuan, dia terkentut-kentut, terbegak-begak, dan hasil daripada najis yang keluar itu, maka tumbuhlah pohon tembakau. Suka Isya. Dan kita dapati bahawa ramai orang yang mengisap najis iblis hari ini. Minta maaf tuan-tuan cakap. Ya, itu sejarah. Ya, tapi kalau tuan-tuan rasa seronok, feel dia luar biasa. Itu dia sejarah menceritakan. Ya. Kalau yang masih lagi bermain dengan rokok, maka harap-harap malam ni kena berhentilah. Ya. Supaya apa, tuan-tuan? Supaya jangan kita mengambil manfaat apa yang dikeluarkan oleh iblis itu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika bila, sebagaimana saya katakan tadi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, pun iblis meraung kedukecitaan. Ya. Dan yang keempat, kata Imam Suhaili dan Imam Abu Rabi' rahimahullah ta'ala alaihima, ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan suratul Fatihah, dia pun berduka cita. Kita sehari semalam berapa kali Haji Ruslan wajib baca? Ya Allah, aku orang bilang, aku orang kira piro 17 kali. 17 kali kita wajib baca suratul Fatihah. Maknanya betul-betul solat 5 waktu tu. Kalau kita tak baca suratul Fatihah, maka tidak sah solat kita. Ya, itu bagi kita dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit tuan-tuan, ya, tadi saya cerita kepada tuan-tuan berkaitan tentang iblis ketika hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada kitab yang kita bicarakan ni, tuan-tuan, kitab Khilafiyah Persoalan dan Penjelasan. Kita lihat di muka surat 21 atas tajuk siapakah di kalangan para ulama yang bersetuju dengan pembahagian yang dibuat oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam terhadap bid'ah ini. Ya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a fi dharaini, siapakah di kalangan para ulama yang bersetuju dengan pembahagian yang dibuat oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam, ya, sultan ulama, sebagaimana siri yang lalu saya telah menjelaskan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah.
ramai di kalangan ulama-ulama yang bersetuju dengan pembahagian bid'ah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang tidak baik. Siapa dia? Pertama, di kalangan ulama mazhab Hanafi, ya, yaitu Al-Imam Al-Karmani, Al-Imam Ibnu Abidin, Al-Imam Al-Turkimani, ya, Al-Imam Al-Aini, Al-Imam At-Tahanawi. Ramai tuan-tuan. Ini di kalangan ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, ya, bersetuju dengan pembahagian bid'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik, ya. Ada segelintir menyambut Maulid Nabi pun dia kata bid'ah yang tidak baik. Masya-Allah. Itu contoh sendasi itu. Ya. Pelik tuan-tuan, tapi inilah yang berlaku, ya. Inilah yang berlaku. Tak apalah, kita doakan kepada mereka ni, moga-moga hati dia terbuka tuan-tuan, ya. Hati mereka itu terbuka. Contoh tuan-tuan, Profesor Dr. Hamka, ya, Buya Hamka. Sejarah menceritakan bahawa tuan-tuan, Buya Hamka salah seorang yang tidak gemar, tak suka menyambut sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di peringkat awal tuan-tuan. Ni kena clear tuan-tuan. Ketika di peringkat awal, Buya Hamka tak setuju dengan sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masyarakat Indonesia tuan-tuan, ketika hari lahir baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka sambut dan mereka undang Buya Hamka. Jemput Buya Hamka datang tuan-tuan. Ya. Tanya pandangannya, bagaimana pandangan kamu? Wahai Buya Hamka, aku tak setuju. Tak apalah. Kemudian tuan-tuan, saat ketika menjelangi hampir dia nak meninggal dunia, ya, masyarakat Indonesia mengundang lagi Buya Hamka untuk menyambut hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang, ya, datang. Ditanya bagaimana Buya berkata tentang menyambut hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tak ada apa-apa. Ya, boleh datang, tak ada apa-apa, boleh sambut. Jadi masyarakat tertanya-tanya, wahai Buya Hamka, dulu kamu kata tak boleh, tak bagus, tapi kenapa kali ini kamu setuju? Apa Buya Hamka kata? Dulu aku baca kitab satu saja. Bertahun-tahun aku buat kajian, banyak kitab yang aku baca, maka tidak ada salahnya. Jadi kita doakan tuan-tuan, kumpulan golongan yang tidak suka menolak sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, moga-moga Allah Taala buka hatinya, ya, terima akhirnya untuk menyambut, untuk mengadakan sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Walau tuan-tuan PKP sedang berlaku, masih lagi, khususnya di gereja ni, masih lagi dibenarkan menyambut hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk makluman tuan-tuan, adalah kluster masjid tuan-tuan. Hati-hati, ya. Hati-hati, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang seorang boleh kena tu, ya, Allah Taala nak uji, ya, ada. Tapi harap-harap tuan-tuan bahawa kita lebih dekat lagi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dan terus minta agar Allah Taala pelihara diri kita daripada wabak yang sedang menular ini, ya. Yang seterusnya tuan-tuan, yang kedua, ulama di kalangan mazhab Maliki. Siapa dia tuan-tuan? Imam Al-Tartushi, Imam Ibn Hajj, Imam Al-Qarafi, Imam Al-Zarqani. Banyak lagi nama-nama imam ni tuan-tuan, ya. Ramai yang setuju dengan pembahagian bid'ah, ya. Yang ketiga, sepakat ijma' di kalangan semua ulama mazhab Syafi'i. Kita mazhab apa tuan? Syafi'i. Tuan-tuan, saya semuanya kita ni, khususnya negeri Johor,
keseluruhannya, kebanyakannya adalah mazhab Syafi'i. Ya. Kalau tuan-tuan kata aku tak mazhab Syafi'i, aku mazhab Hanafi, declare awal-awal tuan-tuan. Ya. Saya mazhab Hanafi, tuan. Saya mazhab Hanafi, ustaz. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti kalau dah habis solat Isya, wajib mazhab Hanafi itu menunaikan solat witir. Jangan pula balik dengan masa ni kan. Kena pula wajib rupanya. Mengikut-ikut rupanya ada benda yang wajib yang ditinggalkan. Solat witir wajib bagi mazhab Hanafi. Malaslah ustaz tak tukar mazhab Hanafi, cukuplah Syafi'i. Ya, ada benda, ada perkara dalam hukum hakam yang perlu kita ambil tahu. Ibadah korban bagi mazhab Hanafi yang kaya wajib buat. Kalau tak buat dosa. Tiap-tiap tahun dosa. Yang dosa yang ada pun tak selesai dan tambah lagi dosa. Tengok ya. Sebab tu kita kena mengaji, kena ambil tahu. Ya. Jangan ikut dulu bapak aku sembahyang macam tu aku ikutlah. Kalau kata bapak aku sembahyang menghadap belakang kiblat, belakang kiblat jugalah. Hati-hati. Sebab ada tuan-tuan di utara Malaysia, ya, melakukan ibadah solat tetapi menghadap belakang kiblat, bukan ke arah kiblat. Berlaku. Ajaran siapa? Ajaran Haji Mat. Masya Allah. Buat haji senang kan? Tak bawa kat rumah dia, dapat haji mabur. Mabur lah. Daripada Johor Bahru pergi ke sana tu kan, pusing lah, tak bawa. Allahu Akbar. Hati-hati ya. Pernah berlaku di negeri Johor satu ketika dulu. Itu belum saya lahir lagi juga, tapi diceritakan ada ajaran seumpama ini ya. Di penghujung-penghujung tuan-tuan, ya, sekarang ni dah ada dah wujud pula kelompok ajaran sesat. Ya, wa na'udzubillah min zalik. Di kalangan mazhab Syafi'i, ya, semuanya ya bersepakat, ya, mengatakan bahawa ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Termasuk Imam An-Nawawi. Ya. Imam Nawawi banyak kitab-kitab yang dikarang tuan-tuan. Salah satu kitab apa yang kita baca hadis tuan-tuan, Matan Arba'in Al-Imam An-Nawawi. Hadis 40. Ya. Itu biasa rumah kita ada tuan-tuan. Ya. Bacalah. Kalau cantik hafal. Ya. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus apa? Hadis 40. Bagus tuan-tuan. Dia punya khasiatnya sangat bagus. Ya, sebagaimana Imam Abu Isa At-Tirmizi mengatakan bahawa orang yang menghafal hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, khususnya hadis Matan Arba'in, ya, Imam Nawawi 40, diibaratkan seolah baginda berada di rumah mereka. Ya, itu bagus tu. Kalau kita ucap salam pada Nabi, Nabi jawab tak? Nabi jawab tuan-tuan. Kita selawat kat sini tuan-tuan, Nabi jawab di sana. Ya. Maknanya menunjukkan bahawa Rasulullah SAW itu dengar. Dikhabarkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa umatnya, ya, bahawa fulan bin fulan setiap hari bersalawat kepada engkau wahai Muhammad. Setiap hari orang memberi salam kepada engkau wahai Muhammad. Ya. Jadi kalau ucapan salam, selawat, ya, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, cuba kita tak dengar itu kan. Ya. Apatah lagi kalau kita menghafal hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setakat ni tuan-tuan belum ada lagi di Malaysia
sekolah menghafal hadis? Ada? Belum ada. Sekolah hafal Quran banyak. Ya. Saya tak mampu buat tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan ahli korporat, ya. Sebab yang menghafal Quran itu dah ramai, alhamdulillah. Ya. Dulu minta satu mukim, satu orang, alhamdulillah. Ada satu kampung, ada dah hari ini tuan-tuan, alhamdulillah. Tapi kalau di Mesir, tuan-tuan, satu keluarga, satu hafiz Al-Quran. Bayangkan tuan-tuan, satu keluarga, kalau anaknya ada 4, termasuk mak dan ayahnya 6, ya, anak beranak, seorang menghafal Al-Quran. Kita belum ada lagi kan? Apatah lagi hadis, ya. Usahakanlah tuan-tuan, pandai cakap ni ustaz ni. Ya. Cuba, ya. Sebab kita nak cari tuan-tuan, Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. Dah tak ada tuan-tuan sekarang ni. Khusus negara kita tuan-tuan, tak ada. Ada hafal hadis macam guru kami tuan-tuan, Habib Allahu selamat. Habib Yusuf Malang tuan-tuan, dia menghafal, Habib Soleh Malang menghafal hadis Rasulullah SAW lebih kurang hampir 20,000 buah hadis. Itu guru kami. Masya-Allah. Kita nak hafal, yang mula-mula ni ambil kitab yang ringan-ringan lah, Matan Arba'in Imam An-Nawawi, 40 hadis. Ya. Satu minggu satu hadis hafal. Ya. Cukup setahun tuan-tuan, ya, hafallah semua. Ya. Cubalah. Imam An-Nawawi dan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, wa qasama ba'dul ulama'il bid'ata ila al-ahkamil khamsati wa huwa wadihun. Dan sebagian ulama membahagikan bid'ah kepada hukum yang 5. Ya, nak bagi faham tuan-tuan, sebenarnya tujuannya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani nak bagi faham kepada kita. Ya. Hukum yang 5 tu apa? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ya, mudah itu kan. Dan ia adalah jelas. Wadih. Ni hukumnya apa? Wajib. Ni hukumnya apa? Sunat. Ya. Ni hukumnya apa? Haram. Ya. Jadi bila orang mempersoalkan berkaitan amalan-amalan kita kembali kepada hukum yang 5. Ustaz, imam, haji, ini tak boleh buat. Dia kata tak boleh buat. Jadi kita tanya kepada dia, tak boleh buat berdasarkan hukum yang 5, mana satu ya? Tanya balik. Ini bukan mengajar untuk berbalah tetap. Tidak, tapi nak tahu macam mana dia ni. Kalau dia kata hukumnya haram, tak apa, terima kasih, tak payah berdebat tuan-tuan. Tak payah berbalah bab hukum. Kalau kelompok ini tak menyokong, tak suka amalan-amalan tersebut, kita doakan dia, moga-moga Allah Ta'ala buka hati kau. Doakan yang baik-baik. Ya. Kalau tuan-tuan balah, memang di peringkat tuan-tuan tu betul. Ya, tetapi kita bimbang, sebagaimana yang pernah saya katakan, takut hati kita jadi keras. Ya. Sebab tu kita ni tuan-tuan bukan hanya mempelajari ilmu fiqh saja, bukan hanya mempelajari ilmu akidah saja, malah ilmu tasawuf pun penting juga. 3 elemen ilmu ini perlu di kalangan kita tuan-tuan. Akidah, syariat dan tasawuf. Bila bergabung jalan 3 ilmu ini, insya-Allah, ya, kita tenang tuan-tuan. Kita tak mudah melata. Ya. Tapi kalau kita ada ilmu akidah, kita mantap ilmu syariat, ilmu tasawuf tak ada, itu yang huru-hara juga. Itu yang bergaduh. Bergaduh.
Mam, kau ni baca tak betul ni, Mam. Masya Allah, memang ada yang tak betul, tapi bil hikmah. Nak tegur imam tu dengan hikmah. Mam, boleh cerita sikit tak? Boleh, kata imam. Kan cantik. Kata imam, minta maaf, saya tak senang lah. Lain kali boleh tak? Tak boleh, Mam, dia kena cakap ni. Oh, sabarlah dulu, ya. Itu kaedah dia, ya, untuk keharmonian, ya. Yang seterusnya, Al-Imam As-Suyuti berkata, Aslul bid'ati ma uhdisa ala ghairi misalin sabiqin wa tutlaqu fi syar'i ala ma yuqabilu sunnata ayu ma lam yakun fi sallallahu alaihi wasallam summa tanqasimu ila al-ahkamil khamsah. Asal bid'ah itu ialah apa yang diadakan tidak ada contoh sebelumnya. Maksudnya apa, tuan-tuan? Tidak berlaku di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya berlaku di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan mengiktiraf ataupun menolak. Contoh, tuan-tuan, contoh yang berlaku kepada sahabat Nabi, iaitu Ar-Rifa'i. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang, tuan-tuan, Nabi mengucapkan semasa i'tidal, Nabi kata apa? Sami Allahu liman hamidah. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Tapi Ar-Rifa'i ini kata apa? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Tambah lagi, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nabi tak ajar, tuan-tuan. Nabi tak ajar. Tetapi sahabat Nabi buat. Selepas selesai saja sembahyang, Nabi tanya, siapa tadi yang baca, yang memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sahabat kata, aku ya Rasulullah, aku dapati 30 malaikat sedang bergebut-gebut mencatat kebaikan-kebaikan untuk engkau. Masya Allah. Itu yang Nabi iktiraf, tuan-tuan. Ya. Sebab tu kata Imam As-Suyuti, tak berlaku, tidak diadakan apa yang tidak ada contoh sebelumnya. Masya Allah, tuan-tuan. Indahnya sebenarnya Islam tu indah. Jangan dirumitkan, jangan disulitkan. Sebagaimana saya pernah kata kepada tuan-tuan, selagi mana tidak melanggar syariat, jangan buat. Ya. Selagi mana tidak melanggar syariat. Mudah, tuan-tuan, konsep beribadah, beramal itu. Kalau melanggar syariat, ya, barulah kita perbetulkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan diitlaqkan dalam syarak, iaitu apa-apa yang berlawanan dengan sunnah, iaitu apa-apa yang tidak ada pada zaman Nabi. Itu bid'ah. Tapi bid'ah yang bagaimana? Kalau dia itu baik, baiklah. Sebagaimana yang kita buat, ya. Saya ambil contoh yang mudah selalu kita buat, tuan-tuan. Tahlilan, ya, yasinan. Itu yang ada kumpulan yasinan. Yasinan lelaki ke, yasinan perempuan. Tapi yang aktif yasinan perempuan. Yang lelaki kadang-kadang ada, kadang-kadang tenggelam. Ya, iya je Ustaz. Ada kumpulan lagi, kumpulan marhaban. Masya-Allah. Ialah benda yang baik, ya, tak ada masalah. Marhaban kan memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bila buat majlis panggil kumpulan marhaban. Tapi kalau cantiknya, biarlah kumpulan tu anak-anak lagi cantik. Ni jangan pula wanita veteran, tuan-tuan. Marhaban, dah suara, tuan-tuan, dah pitching dah lari dah. Tak payah. Bagi anak-anak, tuan-tuan, dengar pun seronok dengar. Macam nak pecah telinga kita dengar, tuan-tuan. Dia punya jeritan dia, tuan, bukan jeritan batin tu. Allahu Akbar. Bagi anak-anak, ya. Mak bapak ni yang veteran ni,
bentuk je. Gini nak, cantiknya, indahnya. Ya. Kemudian bid'ah itu terbagi kepada hukum yang 5. Ya. Seterusnya tuan-tuan. Kupasan hadis kullu bid'atin dalalah. Ini dia. Yang biasa kita dengar kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Siapa yang buat bid'ah masuk neraka. Takut orang tuan-tuan. Engkau baca Yasin kan? Masuk neraka. Itu terus tak nak baca Yasin kan? Kenapa tak baca Yasin? Nanti masuk neraka ustaz. Mana kau dapat? Ustaz tu cakap. Allahu Akbar. Pernah tuan-tuan saya jumpa di kalangan orang yang telah beramal dengan Yasin tuan-tuan puluhan tahun. Ya? Bila dia dengar satu ustaz tu kata bid'ah masuk neraka, terus tobat tak nak buat baca Yasin tuan-tuan. Masya Allah. Ya? Tapi karaoke buat pula dia. Luar biasa tu. Ya? Yasinan tak nak buat, tapi karaoke buat pula. Dah veteran tuan-tuan. Saya dengar sedap juga suara dia ni. Ya. Masya Allah. Kupasan hadis tuan-tuan berkaitan kullu bid'atin dalalah. Terdapat golongan yang mengatakan bahawa tidak ada istilah bid'ah hasanah. Ya. Yang ada cuma bid'ah dalalah. Kerana berdalilkan hadis setiap bid'ah itu sesat. Apakah kepuasan ulama terhadap hadis ini tuan-tuan? Ini yang 10 tuan-tuan. Ditetapkan hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kita dengar hadis itu, ya ada betul hadis Rasulullah SAW. Ya. Buat benda baru bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Bila sesat masuk neraka. Siapa tak takut tuan-tuan? Apa yang kita digambarkan oleh para alim ulama melalui hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, takut tuan-tuan. Contoh neraka jahanam. 500 tahun perjalanan gema api neraka jahanam itu kedengaran. 500 tahun perjalanan. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Tanbihul Ghafilin Imam Abu Las As-Samarqandi. Ya. Siapa tak ngeri, siapa tak takut tuan-tuan? Ini gambaran kepada kita. Ya. Siapa tak takut masuk neraka. Jadi kita pun tinggalkan amalan tersebut. Sedangkan amalan tersebut bagus. Kalau tuan-tuan nak baca setiap hari Yasin, boleh tak? Boleh. Ya. Ini baca seminggu sekali je pun payah tuan-tuan. Jadi ulama Nusantara fikir baca surah Yasin ni apa nak buat takkan baca Yasin aja. Ada makan-makan. Ya. Bila makan-makan tuan-tuan, ramailah orang berminat. Ya. Apa lagi bawa program macam-macam tuan-tuan. Bila ada makan-makan insya-Allah. Buat maulid ada makan tak? Ada makan. Maulid tu bukan nak dengar ceramah sangat, nak tahu makannya apa tuan-tuan. Tak tahulah tahun ni Haji Roslan jamu apa? Nasi minyak. Masya Allah tuan-tuan. Itu dia. Musyarat bincang dulu menu dia tuan-tuan. Ni saya pernah juga ikut jatuh kuasa tuan-tuan. Ustaz, jangan cerita ceramah dulu. Kita bincang dulu menu dia Ustaz. Kita tengok 3 tahun yang lalu. Nasi gerimis dah sudah. Nasi gerimis tuan-tuan. Hujan panas dah sudah. Ya. Nasi mandi dah sudah. Tahun ni kita buat nasi ambung. Sebab pengurusnya jauh. Ya Haji Roslan. Allahu Akbar. Ceramah kemudian. Penceramahnya kemudian. Dah clear buat makan, barulah ceramah. Bincang 10 minit dia. Siapa penceramah? Contoh Datuk Mufti. Tak ada tu tim Mufti. Tak ada, okey selesai. Selesai tuan-tuan. Pastikan dapat ceramah. Itu je. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung lagi tuan-tuan.
kita beri laluan azan insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sikit kita tuan. Apakah kupasan ulama terhadap hadis ini? Ya. Hadis apa tuan-tuan? Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, maksudnya apa? Setiap yang baru adalah bid'ah. Ya. Dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu ke neraka. Ini hadis ni jelas tuan-tuan. Hadis ni memang hadis sahih mengikut Imam Muslim. Ya. Berdasarkan riwayat daripada Jabir dengan ungkapan setiap yang baru itu bid'ah dan setiap yang bid'ah itu sesat, tanpa menyebutkan ke neraka. Ya. Lihat juga pelbagai riwayat seperti mana yang dinakalkan oleh Syekh Abdul Fattah Abul Ghuddah dalam kitab Tuhfatul Abrar, oleh Al-Laknawi muka surat 139 hingga 144. Ini ulama membahaskan tuan-tuan. Dikupas berkaitan tentang hadis kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru itu bid'ah. Nak jelaskan kepada kita tuan-tuan. Bila tanya bid'ah, okey, apa dalilnya? Mesti dia akan gunakan dalil ini.
kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu hadis sahih. Ya. Dia akur, kita pun akur. Tapi apa perlu buat? Haruslah difahami sedalam-dalamnya. Ini tengok tuan-tuan. Harus difahami, ya, agar tidak membawa kepada kesilapan. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Memang dah umum, setiap perkara baru itu bid'ah umum, tuan-tuan. Benda baru, tengok Quran baru, tuan-tuan. Maksud saya, sebelum masa hidup Rasulullah SAW tidak ada dibukukan. Hadis dibukukan tak? Tidak. Nabi tak suruh, teman. Bukan menunjukkan bahawa bila Nabi tak suruh, bukan menunjukkan Nabi lupa, tidak. Sebab tu, tuan-tuan, nanti saya akan bicara, tuan-tuan, akan datang. Nak beza, tuan-tuan, di kalangan Bani Israel dengan umat Nabi Muhammad SAW, di kalangan para sahabat, mereka tak pertikaikan, tuan-tuan. Tetapi umat Bani Israel mempersoalkan, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Itu dia. Tapi Rasulullah SAW, sahabat-sahabat tidak mempersoalkan. Dan bukan menunjukkan, sebagai saya katakan tadi, bukan menunjukkan bahawa Nabi itu lupa, tidak. Itu ada rahmatnya, tuan-tuan. Ya. Ada nikmatnya, ada rahmatnya. Nabi tak suruh baca Yasin, kita boleh beramal, tuan-tuan. Kalau anda kata, tuan-tuan, Nabi suruh buat, contoh siwak tu, ya. Kalau anda kata Nabi suruh wajib buat, agak-agak termampu tak, tuan-tuan? Nak sembahyang siwak, berat, tuan-tuan. Itu salah satu sunnah Nabi SAW. Tak termampu. Jangankan imam, ustaz pun tak boleh buat, tuan-tuan. Kan senang, tuan-tuan. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Yang sembahyang 5 waktu ni pun kadang-kadang boleh lupa, apatah lagi yang sunat. Contoh, ni berlaku di daerah Johor Bahru, tuan-tuan. Sembahyang Jumaat, imam boleh terlupa salah satu ayat suratul Fatihah. Makmumnya 500 orang, 1000 orang, seorang pun tak tegur imam, tuan-tuan. Pelik tak? Pelik, tuan-tuan. Tak sah, tuan-tuan. Pelik sebab jamaah 500 tu ke mana? 1000 orang tu kat mana? Ya? Imam terlupa satu ayat dalam suratul Fatihah. Sebutlah subhanallah. Yang belakang tak ingat, ialah mungkin khusyuk, saking khusyuknya, tuan, lupa imam punya bacaan Fatihah yang tertinggal. Allahu Akbar. Itu dia. Itu pun boleh. Yang wajib boleh terlupa, apatah lagi kalau diwajibkan. Tadi macam siwak tadi, tuan-tuan. Semua tu ada rahmat, ada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jangan kita persoalkan sebagaimana Bani Israel soalkan. Akhirnya mereka tak ada apa-apa nak buat, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi hadis ini haruslah difahami sedalam-dalamnya agar tidak membawa kesilapan dari segi pemahamannya. Ia haruslah difahami melalui beberapa kaedah. Antara kaedahnya apa dia? Usul fiqh. Apa lagi? Ilmu balaghah. Wallahu a'lam. InsyaAllah, tuan-tuan, kita akan sambung lagi berkaitan tentang perbahasan kupasan hadis kullu muhdatsatin bid'ah. Ya, moga-moga, tuan-tuan, ia memberikan manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita tawakal dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.